Tengah viral pula sekarang pasal kitaran 12,000 tahun. Ada-ada je kan kat TikTok ni. Search tengok banyak video-video fear mongering macam ni. Tapi kalau search dekat Mr. G, ada sesuatu yang jauh lagi menarik. Memperkenalkan pada korang Milankovitch Cycles. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang akan berlaku setiap 12,000 tahun gitu. Kalau ikut pendapat sedia ada, katanya setiap 12,000 tahun akan berlakunya zaman ais. Katanya je lah. Korang tengok carta kat atas ni, dah nampak yang zaman ais tu sebenarnya bukannya hari ni start, kemarin akan beku. Mesti berperingkat-peringkat dalam tempoh yang sangat lama. Jadi apa benda sebenarnya Milankovitch Cycles ni? Nak faham ni, korang kena faham 3 benda yang simple sahaja. Pertama sekali, bumi mengelilingi matahari tapi tak sentiasa dalam keadaan bulat sempurna. Ada masanya orbit berbentuk bujur. Puncanya adalah Mushtari dan juga Zuhal. Graviti mereka sangat dahsyat sampai boleh tarik bumi menjauhi sedikit daripada matahari tu. Dan atas sebab Mushtari dan Zuhal itulah orbit bertukar dari bulat ke bujur. Benda kedua pula, bumi sebenarnya condong macam ni. Dan ketiga, putaran bumi bergoyang-goyang. Gyroskop ni bolehlah bagi sekadar gambaran je. Bumi tak berputar macam ni lah. Ini sekadar nak bagi faham je wobbling effect tu macam mana. Sekitar 1920-an, Milutin Milankovitch ambil kira ketiga-tiga benda ni, pembujuran orbit, kecondongan bumi dan juga kegoyahan masa putar tu, untuk faham iklim bumi. Kita mula terlebih dahulu dengan kecondongan. Sebab bumi ni condong 22.1 darjah macam ni, berlakulah 4 musim. Ada masanya bumi akan condong 24.5 darjah pula, tapi lama-kelamaan akan kembali ke 22.1 darjah tu. Lagi dia condong, lagi teruklah kesan cuaca akibat perubahan musim tu. Bumi sekarang tengah kembali ke arah 22.1 darjah. Musim sepatutnya lebih panas. Pembujuran orbit tu pula punca kenapa musim boleh berbeza-beza tempoh. Musim panas contohnya boleh 4 hari lagi lama berbanding musim salji, dan musim bunga pula boleh 3 hari lebih lama untuk dibandingkan dengan musim luruh. Bila orbit kembali membulat, semua musim sekata je tempoh harinya. Orbit bumi sekarang semakin membulat. Fasa membujur tu dah berlalu. Jadi iklim semula jadi sepatutnya semakin stabil. Kalau nak bicara pasal kegoyahan itu pula, faktanya sebab pengaruh graviti matahari dan pengaruh graviti bulan. Kadang-kadang dua pengaruh ni berlawanan. Bulan ada graviti yang lemah, betul, tapi bulan lagi dekat dengan bumi banding dengan matahari tu. Jadi gravitinya tetap ada walaupun lemah, walaupun sedikit masih ada. Sedikit itulah dah cukup nak goyangkan bumi masa berputar tu. Apa kesannya? Kita kat Khatulistiwa mungkin tak berapa perasan, tapi benda ni kacau musim kat belah hemisfera utara tu dan juga hemisfera selatan. Sebenarnya benda simple je. Kalau hemisfera utara tu musim dia ekstrim, hemisfera selatan pula musim takkan ekstrim. Dia akan berlawanan antara satu sama lain. Begitulah sebaliknya, kalau musim selatan tu ekstrim, musim utara takkan ekstrim. Maka Milankovitch guna ilmu matematik, kaitkan pula dengan aktiviti matahari, nak buat model pasal zaman ais. Dia kata zaman ais boleh berlaku setiap 41,000 tahun. Kajian sains moden pula mengesahkan memang ya, zaman ais berlaku setiap 41,000 tahun. Sains moden ni ambil kira tempoh sekitar 1 ke 3 juta tahun yang lalu, tapi sekitar 800,000 tahun yang lalu zaman ais lebih lama. Ada zaman setiap 100,000 tahun pun. Keliru. Jawapannya simple je. Agama kita pun dah sebut, manusia hanya boleh merancang, tapi yang melaksanakan tu adalah Tuhan. Maka berbaliklah kita ke cycle 12,000 tahun tu. Kononnya setiap 12,000 tahun akan ada reset. Last Ice Age berakhir 11,000 tahun yang lalu. Betul, tapi tak bermaknanya anytime soon Ice Age akan bermula. Itulah faktanya. Tak ada apa yang tetap kat dalam dunia ni, dan esok hari tetap kita akan kena pergi kerja juga. Dan pada korang semua yang minat fakta-fakta sains, jemputlah follow saya. Saya tak akan buat video-video yang menakutkan. Saya cuma akan sampaikan apa yang disahkan sebagai fakta.